Mendengar khutbah mempunyai adab-adabnya yang tersendiri. Di antara adab mendengar khutbah ialah kita tidak boleh bercakap. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sepotong hadis, "Idza qulta li sahibika yawm al-jum'ati ansit wal imam yakhthubu faqad laghawt." Apabila kamu berkata kepada sahabatmu ketika khatib sedang berkhutbah, kamu berkata diam, maka kamu telah lara pahala Jumaat kamu. Sahabat kita bercakap, kita menasihatinya, lalu kita berkata diam, dengarlah khutbah. Ungkapan menyuruh orang diam juga menyebabkan dikira lara pahala solat Jumaat kita. Apatah lagi bercakap-cakap, berbincang mahu pergi makan tengah hari di mana, berbincang tentang perkara-perkara duniawi dan sebagainya. Ini menyebabkan lara. Sedangkan menyebut diam sekalipun dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi berbicara perkara-perkara yang lain. Di antara adab mendengar khutbah ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam satu hadis, "Man massal hasa faqad lagha." Barang siapa yang bermain-main anak batu ketika khatib sedang berkhutbah, maka dia juga dikira lara. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjidnya bukan seperti kita. Masjidnya di atas bumi dan ada anak-anak batu. Ketika itu ada di kalangan para sahabat yang bermain-main anak batu. Nabi menyebut siapa yang bermain-main anak batu ketika khutbah disampaikan, maka dia juga dikira lara. Pada hari ini kita tidak ada anak-anak batu, tetapi ada ulama yang mengkiaskan kepada membilang biji tasbih, juga dikiaskan kepada larangan. Biji tasbih pun dilarang dikira ketika khutbah sedang disampaikan. Di zaman moden ini ada yang mengupdate Facebook ketika khutbah disampaikan, ada yang bermain-main dengan handphonenya ketika khutbah disampaikan, ada yang mengupdate Twitternya ketika khutbah disampaikan, ada yang mereply SMS ketika khutbah disampaikan. Ini semua termasuk di dalam lara di dalam ketika mendengar khutbah. Moga-moga kita dijauhi daripada melakukan perkara ini. Dan saya bimbang, takut-takut di antara kaedah kita mengutip derma ketika khutbah disampaikan juga termasuk di dalam perkara yang dilarang, kerana terpaksa mengeluarkan beg duit, terpaksa memilih duit, terpaksa melakukan aktiviti. Moga-moga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang ingin menyumbang keuangan masjid, kita ada tabung-tabung dan adik-adik kita bakal mengutipnya selepas salam diberikan. Zikir, doa itu tidak ada masalah untuk bergerak mengutip derma. Adapun ketika khutbah disampaikan, dibimbangi, termasuk dalam perkara-perkara yang menyebabkan kita lara. Insya-Allah rezeki masjid dijaga oleh Allah, keuangan masjid akan dijaga oleh Allah. Kita mencari keberkatan, kita mencari rahmat berdasarkan ilmu. Moga-moga Allah Ta'ala sentiasa membimbing kita kepada kebenaran. Pada hari ini juga, marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.